وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai yang lama ni muka surat 5 rasanya. Soal apa makna agama? Betul tak? Jawabnya makna agama itu ialah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf atas khabar Rasulnya daripada suruh dan tegah seperti i'tiqad dan ibadat dan muamalat dan munakahat dan jinayat dan lain-lainnya. Kita sekalian syukur Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia daripada Dia, anugerah daripada Dia semata-mata masih mengekalkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia anugerah Dia juga yang lahir kita daripada mak ayah kita yang Islam. Dengan sebab itu kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Nikmat limpah kurnia Allah Ta'ala juga diberi kita dengan nikmat Islam sejak lahir ni. Dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, environment yang membantu kita untuk jadi dan membesar sebagai orang Islam, boleh ikut junjung perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keinginan dan kehendak untuk menuntut ilmu, mempelajari selok belok agama ni benar-benar, agar benar-benar kita boleh menjadi orang yang beragama. Alhamdulillah. Syukur diberi yang kita kehendak untuk terus nak ibadat, mempertingkatkan kualiti ibadat kita dengan mengenal Allah Ta'ala. Istilahnya boleh kurub Allah Ta'ala, boleh hadir hati ke Allah Ta'ala, boleh sentiasa zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, ta'zim ke Allah Ta'ala, tanzih ke Allah Ta'ala. Betul perjalanan hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala. Ada hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala sentiasa. Alhamdulillah. Syukur diberi kita pula sentiasa untuk nak ada semangat, keinginan nak mempelajari syariat-syariat yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi pula kecintaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bahkan berbanggalah kita kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah. Diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam majlis seumpama ini untuk kita meneruskan kitab pada malam ni, kitab bernama Paku Iman dan Simpulan Iman, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, soal apa makna agama. Hadirin sekalian, kita nak masuk bicara ni setelah berbicara mengenai hukum akal yang dia ialah alat untuk kita boleh mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasul dengan berpandukan Al-Quran, hadis. Yang kita nak baca pula tu adalah hukum hakam yang berkaitan dengan bab ketuhanan yang telah dirumus oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Bersama dengan tu dibawa dengan metodologi berfikir bagaimana untuk
faham benar-benar Allah Ta'ala, menerima kebenaran ketuhanan Allah sebagai ilah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ni mengikut nas, dalil, naklinya, aklinya. Alhamdulillah. Yang lepas kita belajar adalah mengenai hukum akal, penjerahan dalam pembahagian-pembahagian dia. InsyaAllah kita nak sambung ni perbincangan pertama kalau ikut dalam isi kitab dia tentang Islam, iman ni, iaitulah nak fahamkan makna agama. Kita tengok penjelasan sekali lalu tu untuk kita ambil kesimpulan. Lepas tu tengok apa ulama kita dah ajar dan itikad macam mana nak faham apa dia agama ini. Kata dia makna agama itu. Agama ni bahasa Melayu lah. Kalau asal bahasa Arab, din. Jadi dia nak takrifkan agama ni bukan takrif agama dengan bahasa Melayu, tapi takrif din dalam bahasa Arab dan takrif din mengikut istilah kita dalam syarak. Maksudnya kalau tak memenuhi kriteria apa yang disebut nanti, yang tu tak boleh dipanggil din. Dan ada benda sedia maklum kat kita rasanya bila sebut din ni, ada ayat Quran yang isyarat gini, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Rasanya kalau saya tak syarah panjang pun dah tu dah. Apa maksud dia? Di sisi Allah din ni hanya Islam. Selain daripada Islam tak panggil din. Cukup lah tu. Faham lah tu. Macam mana pun, untuk ada ciri-ciri nama din ni, ini syarat dia. Satu nanti baru kita akan boleh faham kenapa Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, innad dina indallahil Islam. Maksudnya selain daripada Islam tak boleh panggil din. Satu-satunya din yang ada hanya Islam. Islam saja din di sisi Allah Ta'ala. Selain daripada Islam tak boleh panggil din. Kalau ada pun dia din pada i'tiqad orang yang berpegang, menganggap itu adalah din, tapi bukan dinul haqiqi ataupun bukan dinul sahih. Din yang muktabarah, din yang betul, din yang diiktibar, dipakai oleh Allah Ta'ala dan Rasul khasnya. Istilah Allah Ta'ala tu hakiki, Rasul tu ada jalan majaz. Baik. Jadi agama ni pertama syarat dia mestilah perhimpunan sekalian hukum-hukum syarak. Nak panggil agama mestilah dia ada himpunan sekalian hukum syarak. Maksudnya segala perkara yang berkaitan nama agama ni terhimpun dan digunakan bahasa sekalian. Dengan makna kalau ada sebahagian daripada agama ni tak diambil, ada hanya ambil sebahagian, yang ni belum lagi istilahnya agama yang sempurna, belum. Untuk nama din ni mesti ambil sekalian. Ada isyarat dalam Quran yang menafikan iman kita, Islam kita, jika kita hanya ambil sebahagian daripada perkara-perkara yang berkaitan dalam din ni. Isyarat Quran Allah Ta'ala kata, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kufur, engkar daripada sebahagian kitab yang lain? Jadi nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawasanya syarat untuk nama iman sempurna, bebas daripada api neraka, memang akan jadi akhir esok orang yang berjaya, betul-betul diiktiraf dan cukup SOP di sisi Allah Ta'ala atas nama orang beragama, mestilah ambil semua perkara dengan bagi tambah agama. Khasnya dalam bab iman, begitu juga dalam bab Islam. Bahkan sampai martabat ihsan. Itu istilah-istilah lah. Jumpa nanti pelajaran tu semua, insya-Allah. Jadi untuk nama agama ni mestilah himpunan sekalian hukum syarak. Pula tu syarak ni yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala, yang mengutus dan mengajar dan memberi panduan agama ni mesti Allah. Jadi mana-mana agama yang bukan daripada Allah Ta'ala, tak melalui malaikat Jibril dan sampai melalui Rasul, tolak. Tak panggil din. Itu kalau istilah dalam syarak kita, selain daripada Islam semua tak boleh panggil din. Dia hanya apa nak sebut, dia fahaman, ideologi.
Dia bukan din. Atas nama nak nama din tak boleh. Kalau kita belajar konteks bahasa Arab, senang je tuan. Pasal dia sebut, Allah Ta'ala mention uslub Quran sebut macam ni, inna din indallah al-Islam. Apa maksudnya? Bahasa terjemah sekali lagi saya sebut, din di sisi Allah Ta'ala hanya Islam. Kalau saya terjemah macam tu, rasa boleh faham tu. Apa maksudnya? Selain pada Islam tak boleh panggil din. Selesai dah. Satu yang kita kena belajar betul-betul kita punya pahaman dalam bab etikad kita, dalam fiqh kita, dalam tasawuf kita, mesti betul-betul macam mana ajaran din yang datang daripada Allah Ta'ala. Dan dia nak tahu betul-betul ni mesti ambil daripada ahli-ahli yang ada salasilah hubungan perantaraan yang sampai bersanad daripada guru kita atau guru kita, guru sampailah pada tabi'in sahabat, sampai pada Nabi SAW, daripada Jibril ambil daripada Allah Ta'ala. Ikut bahasanya. Satu, kita kena belajar din ni dengan bersungguh-sungguh, khasnya untuk mendapatkan kesohihan fakta din. Saja saya sebut itu apa? Zaman kita ujung ni zaman fitnah dalam bab din. Ada benda yang terkeluar daripada din tapi disangka oleh orang yang ni sebagai din. Ini masalah kita. Kalau saya buat lawak sikit, bahkan orang duk sibuk lagi dengan my din. Tu saya buat lawak sikit lah. Tapi tak sibuk untuk belajar apakah dia din. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, bagi kita ni betul-betul orang yang nak hidup cara beragama. Kadang cara agama ni jangan kata bab akidah, bab syariat zahir pun dah teruk dah. Aurat pun tak boleh tutup, jemaah pun tak boleh hadir. Tambah pula zaman kita lah ni, jemaah pun dah jauh-jauh, Jumaat pun dah ada tempat tak boleh buat. Kan jadi masalah tu. Hidupan nak ikut sunnah Nabi memang benar. Rasulullah pernah kata, siapa yang hidupkan sunnah aku ketika rosaknya umat aku, dia macam dapat pahala mati syahid. Pasal bukan senang untuk memperjuangkan jaga sunnah Nabi SAW. Panjang tu kalau nak sebut tu. Hatta kalau saya sebut apa, sunnah yang ada orang, kadang tambah orang universiti macam dia pandang lekeh sunnah ni, apa dia? Pakai sugi macam ni. Pada dia ambil sugi ni gosok, tambah nak semayang gosok. Memang ada sebut dalam hadis tentang kelebihan fadilat bersugi ni. Kita ambil gosok buah dan bukit, boleh dia jijik. Engkau tak nak sugi, sudahlah. Tapi jangan sampai meremeh-remehkan, kata dia tak relevan dah pakai sugi lah ni. Pasal apa? Pasal lah ni dah ada berus gigi yang lebih bersih. Apa pakai sugi kotor ke apa? Ada orang gunakan perkataan tu, lah ni tak relevan. Ada yang kata hukum jihad pun tak relevan dah. Tak ada jihad dah zaman lah ni. Zaman lah ni jihad kata jihad ekonomi. Jihad perang ni tak relevan dah. Tak merelevankan apa yang memang ada dalam ajaran Islam, bahaya. Yang ni boleh keluar daripada ajaran Islam, boleh jadi murtad. Apatah lagi perkara-perkara tu termasuk dalam syai' maklum fid din bid darurah. Kita akan jumpa nanti takrif tu. Benda yang simply known among the Muslims, orang pakat tahu ni ajaran Islam, dia nafikan ni ajaran Islam. Masya-Allah. Bahaya tu. Inilah bahaya akibat daripada menerima sebahagian daripada ajaran Islam, tak menerima seajaran Islam. Ada kadang-kadang dia ajaran Islam dia terima bab akidahnya, bab fiqahnya, tasawuf tak mau terima. Sedangkan ada ajaran tasawuf. Kalau atas ajaran sufi, ada ajaran sufi memang ada. Cuma di atas sesat, jangan kata sufi sesat, fiqah sesat pun ada. Tauhid sesat pun ada. Tapi dia orang panggil ilmu tauhid juga, tauhid sesat. Jadi bukan saja sesat dalam bab kesufian tu, bahkan banyak bab sesat. Satu, jangan dengan sebab ada sebahagian sesat habis semua sufi sesat. Nanti lu, kalau gitu tauhid ada yang sesat, ilmu tauhid sesat lah. Nanti sesat. Kau kena tengok elok-elok. Satu, zaman kita ni ialah zaman betul-betul cabaran tentang dalam bab ilmu, nak memahamkan betul-betul apa dia panggil din tu. Kita pun kadang-kadang terkecoh juga bahagian din ni. Akidahnya baik, fiqahnya baik, tasawufnya baik. Tadi saya sebut sekali lalu, buat sufi, tauhid, fiqah pun sama. Kadang satu sudut kita faham dah fiqah yang ni haram, tapi langgar juga. Kita dah tak boleh ada kekuatan untuk taat. Bahkan apatah lagi bahayanya apa? Benda yang tak dipanggil din,
dalam fiqah. Tapi orang anggap yang ni sebagai urusan din, bahkan menghalalkan benda itu. Apa dia? Riba contoh. Ada orang pasal nak beli kereta baru, kata dia tak apa, riba ni kalau sekali tak apa, darurat. Tuan-tuan ingat senang ke nak jadi darurat? Nak jadi kerajaan darurat tu bukan senang tu. Kerajaan darurat, isu sekarang lah kan. Tak dapat perkenan daripada agung apa, bukan senang. Walaupun tengok kadang-kadang munasabah juga darurat dengan politikus-politikus macam tu lah, yang berserabut ni, duk kira kedudukan, pangkat, kerusi, siapa nak merintah. Allah pelik onggoh lah. Bukan senang tuan-tuan nak dapat darurat kan tu. Namun tak dapat perkenan Tuan Agong, nasihat dia pula gini-gini. Contoh saya bagi suasana semasa sikit. Nak darurat dalam syarak pun bukan senang. Sampai istilahnya babi boleh dimakan, tuan-tuan. Bukan senang nak dapat darurat tu. Bila babi nak dimakan, tak semudah itu untuk jadi darurat. Tak semudahnya untuk boleh ambil riba dengan kata, kalau kita tak ambil riba tak boleh hidup lah ni, tak boleh beli rumah lah ni, tak boleh pakai kereta lah ni. Nanti saat kalau tak sepatutnya untuk boleh atas nama darurat kita mengatakan halal untuk ambil riba, maksudnya tak sampai tahap untuk makan babi kita kata boleh makan babi. Yang buat pasal tu ubah hukum namanya, menghalalkan benda haram. Benda haram pula benda yang tak ada kompromi. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala halalkan jual beli dan haramkan riba. Riba ni perintah Allah Taala, wa zaru ma baqiya min riba. Kalau ada masih sakit baki riba apa kena tinggal, baki riba apa kena tinggal, apatah lagi ibu riba. Ya. Siapa yang amal riba ni Allah Taala kata apa? Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Ni fa'zanu, Allah Taala bagi keizinan, dapat keizinan besar. Untuk istilahnya istilah ulama-ulama saya ngaji dulu Tok Guru sebut, Allah Taala isytihar perang pada siapa ambil riba. Fa'zanu biharbin, perang minallah wa rasulih. Main. Pasal apa? Salah besar. Bukan benda kecil. Tapi kena kita tak faham dah perjalanan agama ni. Ui, riba ni tuan-tuan, masya-Allah. Mudah Allah pelihara kita semua. Kalau dah terjebak macam mana? Wajib keluar. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf. Kalau dulu tak tahulah ni baru tahu macam mana? Fantaha, berhenti. Untuk yang lepas, mudah-mudahan orang tak lampunkan dia. Dah dulu tak kerti kan, sekarang baru kerti. Oh iya ke? Saya tak tahu, saya dengar ustaz juga yang kata boleh. Bukan ustaz saya lah kan. Ada satu ustaz tu dia kata boleh, pasal tu saya berani ambil. Pasal yang cakap tu ustaz. Saya kata, nampak? Fitnah bab ilmu. Yang cakap tu ustaz. Yang ajar akidah sesat pun, saya pun dengar ustaz juga. Dia kata akidah macam ni, Allah doa tak arah. Ustaz juga. Ustaz juga. Bukan ustaz biasa, Maulana lah tu. Contohlah kan. Saya duduk sini tak tahu siapa saya suka sebut nama kawan tu. Tempat lain payah nak sebut. Kok dia ada aura tu kawan tu kan. Tempat lain payah nak pergi konak tu. Ni pergi kat tu. Saya nak sebut tentulah ni lah bahaya kita. Ustaz ni ada ustaz kata tasawuf ni mengarut. Tasawuf ni ayat acak, ustaz juga kata dia. Apa payah lah zaman ni fitnah besar ni. Tambah zaman maulid ni kelahi lagi lah pula. Mana boleh sambut maulid, bukan bid'ah ke? Yang saya dengar ni bukan sembarang orang. Ustaz ni ada PhD ni, doktor, masuk keluar TV. Ada yang mufti pula tu. Kau siapa? Fitnah kan ilmu ni. Allah, mudah kita pelihara kita tu. Yang asal saya nak sebut, wajib kita kena belajar elok, kenal pasti din je dah. Din je dah. Kita mesti pandang, kita ambil din ni, kita belajar pada siapa. Dan hukum kita nak belajar din ni fardu ain. Bukan saja belajar bodoh-bodoh itu. Belajar kalau katalah ada kesamaran, ada perbalahan, ada perkelahian, wajib kita kena tahu mana din yang betul-betul din yang paling sahih, pahaman din, akidah, bab fiqh, bab tasawufnya. Mesti wajib fardu ain. Pasal rosak itu habis rosak seluruh hidup kita, dunia akhirat. Dunia je rosak, akhirat selamat, tak apa je. Ni akhirat punah langsung. Na'udzubillah. Satu, wajib belajar apa dia akan ada din benar-benar dalam kehidupan kita, apa yang dipanggil din tu. Dan memang dia punya dugaan besar tentang bab din ni.
Saya sendiri disebab dah lalu apa yang sedang duk tengok dengan mata kepala, apa sendiri pun saya sedang merasa, Masya Allah, cabaran tu rasa makin kuat. Generasi lepas saya tak tahulah macam mana. Tapi boleh tengok dah orang-orang muda, budak-budak muda lah ni. Budak-budak muda lah ni, tambah yang bawah 15 tahun. Dia dah ada dah satu fenomena fobia dengan masjid, fobia dengan sembahyang Jumaat, fobia dengan bersalam, fobia sembahyang apa-apa. Dia duduk zaman tu. Kita dulu tak ada. Bahkan kita sembahyang jauh-jauh ni jadi pelik. Pelik lah sekarang sembahyang. Rasa tak ada roh lah. Kan kita ada rasa itu. Satu masa esok, biasalah bro. Apa salam-salam ni? Letak kat dada je. Dia akan ada zaman macam tu. Yang tak tahu. Buat apa mengaji-maji, duduk susah-susah pergi masjid, pergi surau, online aja. Lagi macam-macam pilih ustaz kita boleh pilih. Zaman kita dulu mana ada macam tu. Esok tak heran tau, budak sebelah rumah aja. Tak mari masjid, siapa? Kami ngaji online lagi bagus. Ustaz ni mana-mana ni ustaz nak. Dan kita, saya tak tahu, dalam ni cabaran. Betul. Kita dulu kalau zaman saya kecil-kecil lah, nak tengok TV pun susah. Zaman saya masih masa lagi lah tu lah. TV pun hitam putih ya dulu. Lah ni, bukan saja color kan, ujung jari. Tu saya nak kata cabaran ke belakang lagi besar. Masya Allah. Pula tu yang ada sekeliling ni semua seronok, lazat. Allah. Risau kita. Okey. Jadi asal nak sebut tu, nak kata din ni kena belajar elok-elok, ambil fahaman yang betul, bab akidahnya, bab fiqahnya, bab tasawufnya. Umum tiga ni lah ilmu besar yang kita kena belajar. Adapun nak belajar ilmu alat-alat semua tu, tafsir, hadis satu-satu tu, memang kena ada orang pandai, kena pergi ngaji situ. Tapi nak belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, banyak disiplin dia. Ada orang zaman ni terbalik pula, tauhid, fiqah, tasawuf tak mau mengaji, mazhab pun tak mau pakai, sufi lagi lah dicaci maki. Tauhid pun kalau boleh nak belajar, ambil pure pada Al-Quran sendiri, ambil terus pada hadis Nabi. Bayang tau. Mengaji tafsir hadis je, Quran pun tak erti baca. Hukum nun mati tak ingat. Nahu lagi jauh. Balaghah lah macam-macam tuan-tuan. Disiplin ilmu bukan senang. Mula tu nak lalu Quran 30 juzuk, ilmu kiraat lagi, wajah kiraat lagi, baca macam ni, makna macam ni, bukan senang. Tapi orang ramai yang gaduh tu, bahkan diwar-warkan dan dimasyhurkan supaya mengaji ni apa? Baca tafsir, baca hadis. Balik pada Quran hadis. Yang tu selalu diwar-warkan sampai tak ngaji lah tauhid, fiqah, tasawuf. Semua ni fitnah belaka dalam bab ilmu. Jagalah sikit. Baik, balik pada asal bicara kita. Untuk nama din ni mesti yang datang daripada Allah Ta'ala, dan mesti ambil semua perkara yang dalam din. Dan Allah Ta'ala pula dia hantar ni bagi segala hamba dia yang mukallaf. Dan din ni, nak kena faham, disyariatkan din, diperintahkan untuk ikut din mukallaf. Istilah mukallaf ni balih berakal. Kanak-kanak dia tak ada taklif lagi. Jadi disebut mukallaf ni nak menunjukkan ni sempadan untuk orang ni dengan dapat din ni baru berjaya. Adapun orang yang tak mukallaf, kanak-kanak misalnya, orang gila, orang tak ada akal, orang tak sampai seruan Islam, orang ni walaupun dia tak dapat din, dengan rahmat Allah Ta'ala lepas mereka pada azab Allah Ta'ala. Kanak-kanak misalnya sebelum balik, bawa bapak dia kafir, dia mati macam mana? Memang dia tak dapat din, tak mati dalam Islam, mak bapak dia pun kafir, dia pun hukum kafir. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, oleh kerana mereka ni belum istilahnya mukallaf, tak ada tuntutan untuk dia kena ikut din. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala lepas mereka pada azab kubur, lepas pada azab neraka. Begitu juga orang-orang yang tak sampai seruan Islam ni, patutnya kena ambil din, tapi istilah tak sampai seruan Islam, mereka tak ada taklif untuk ikut Islam lepas daripada azab neraka. Adapun kita yang mukallaf ni, wajib. Tak mana khas mukallaf. Dah lah Islam daripada kecil. Duduk di kalangan umat Islam, tambah pula dekat dengan pondok-pondok pengajian. Ada pengajian lah tu, masjid surau.
Ada tutup guru, ada ustaz-ustaz yang di atas jalan betul ni ajar betul-betul Islam, kita buat tak peduli je. Wajib ambil din ni. Dan kita jadi mukallaf. Maksudnya ditaklifkan kita, difardukan atas kita untuk pergi belajar. Dan saya sebutkan bahasa tadi, wajib kena jadi golongan terpelajar dan boleh menilai mana yang sepatutnya kita kena belajar, dan kita kena faham mana guru-guru yang boleh dipanggil untuk mengajar, mana yang tak boleh dipanggil untuk mengajar. Faham tu, kena faham tu. Walaupun tuan-tuan orang awam, tuan-tuan bukan guru, tuan-tuan bukan ustaz, mesti kena faham. Siapa? Wajib semua kita yang atas nama mukallaf ni berada di atas akidah yang sahih. Betul. Fiqh yang sahih. Jalan sufi macam mana jalan nak ke orang Ta'ala pun mesti kaifiat dan perjalanan yang sahih. Mesti. Asal nak syarah tu mukallaf. Jadi Allah Ta'ala dia bagi din ni untuk mukallaf. Jadi ghairu mukallaf saya sebut dia yang terkeluar. Lepas tu Allah Ta'ala dia hantarkan din ni mestilah atas khabar Rasulnya. Tak ada din yang direct daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Tak ada. Satu, mana-mana pahaman agama yang tak ada messenger mengepet. Apatah lagi asalnya messenger, lepas tu jadi Tuhan, lagi mengepet. Bapak mengepet. Kristian lah tu. Antara yang faham macam tu Kristian, antara yang faham macam tu Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi dia i'tiqad Uzair anak Allah, kan? Tak rosak tu. Asal Nabi Rasul jadi anak Tuhan. Kalau ikut makhluk ialah makhluk. Macam mana faham la ilaha illallah yang dia belajar? Jaga dia dulu. Apatah lagi agama-agama yang tak ada pun messenger. Tak apa, macam mana dia faham Tuhan? Dia nak bertuhan, tapi dia sendiri reka kefahaman bertuhan dia. Tak ada siapa guide dia, jadi guider dia. Apanya? Agama apa ni? Siapa yang ajar dia agama? Dia sendiri reka agama. Bukan agama lah, tu ideologi. Tak panggil din. Nak panggil din mesti datang daripada ilahi. Atas nama agama mesti agama-agama yang samawi. Siapa samawi? Baik pada Lauh Mahfuz, datang dengan Jibril, datang wahyu pada Nabi Rasul. Khasnya kat kita ni, din kita atas nama Islam yang Muhammadi, nisbah pada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasul kita, dan dia pula ialah khatamun nabiyyin wal mursalin. Ya. Jadi mestilah melalui Rasul. Baik. Jadi apa dia antara hukum-hukum syarak yang Allah Ta'ala hantar atas Nabi Rasul ni? Umum bahasa dia ada suruh dan tegah. Dan suruh tegah ni antaranya kata dia ada bab i'tiqad, ada bab suruhan i'tiqad, ada larangan i'tiqad. Suruhan i'tiqad macam mana? Qul huwallahu ahad. Itu suruhan i'tiqad. Ada larangan i'tiqad macam mana? Wala tattakhidhu ilahain itsnain. Ada larangan. Inna ilahakum lawahid. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Wahai orang beriman, kamu dah betul iman ni, aminu, kekalkan keimanan kamu. Ini perintah suruh beriman. Antara larangan apa dia? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ni larangan bab akidah. Itu sekali lalu sebut berupa tegahan larangan. Ada bab i'tiqad. Lagi antara isi agama ni, i'tiqad ni bab batin, pegangan hati. Macam mana bab nak istilahnya dapat hakikat kehidupan dan matlamat kehidupan ni ke mana kita. Inilah ilmu i'tiqad. La ilaha illallah. Ada pelajaran tu, jangan jumpa insya-Allah. Memang kita kalau ikut kena betul dah. Lah ni pun dah kena betul dah ni. Cuma nisbah kita baca kitab, saya baca tertib satu-satu ikut sequence, ikut tertib kitab ni macam ni lah. Berkala pula tu, datang sebulan sekali apa. Tapi kalau ikut nisbah nak pergi betul, lah ni kena pergi betul dah ni. Dan sentiasa disuburkan dia, dijagakan dia, dibajai dia. Supaya akidah tu sentiasa subur, betul pula tu. Amalan kita pun sentiasa dipelihara, dijagai, istiqamah, dibajai dia, suburkan dia, bahkan dihidupkan dia. Bukan amalan zahir saja, bahkan hidupkan hati kita, ada hubungan dengan Allah Ta'ala sentiasa. Fardu tu, bukan benda sunat. Jadi sekali lalu saya sebut tu i'tiqad, ada suruhan larangan. Betul, macam mana nak tahu ada suruhan larangan?
Itu yang khas ngaji akidah. Mana suruhan larangan bab Allah, bab Rasul. Begitu juga bab sam'iyat, benda-benda yang perkara ghaib Rasulullah cerita. Mana yang istilahnya kena i'tikad, mana tak payah i'tikad, mana salah i'tikad. Tu kalau ikut sepatutnya semua dalam kepala kita dah. Apa dia? Satu. Apa item-item yang kena ada dalam atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah ni, apa dia. Apa yang terkeluar nama ahli sunnah wal jamaah ni, apa dia. Patutnya semua dalam kepala kita dah tu. Baru kita boleh menilai ni betul, ni sewil, ni ni apa, ni salah ni. Baru kita faham. Baru boleh luruskan hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala. Baru betul tawajuh kita. Kita istilahnya fokus, konsentrasi kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun duk sibuk dengan makhluk, hati ni duk sibuk dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak macam mana tuan-tuan kita nak hidup atas muka bumi ni, nak istilah betul akidah kita dengan Allah Ta'ala, fiknya tepat macam mana syariat yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Macam mana nak buat? Cubaan banyak, tanggungjawab banyak, besar. Huru-hara tu nafsu tu dunia tu pangkat tu pemerintah tu penyakit tu macam mana tu nak tepur. Yang mesti ada jalan yang diajar oleh tutup guru kita, ulama kita, yang mereka pula dah full experience dengan laluan mereka, tempuhan ilmu mereka lalu. Bahkan ada tutup guru yang sangat pakar dalam tu, bagi kita guide, jadi guide kita untuk betul-betul boleh guide yang kita pergi ke Allah Ta'ala. Yang ni yang kita nak kena belajar, nak kena cari ni. Kalau tidak, kita lah guide kita sendiri. Kalau kita guide kita sendiri dalam keadaan ilmu kita tak cukup, macam mana kita nak guide diri kita? Tu nak guide diri kita, nak guide bini lah macam mana, nak guide anak macam mana pula. Apatah lagi kita pun tak ada guide, lepas tu kita nak guide pula, ajar umat pula, aku nak guide engkau ke Allah Ta'ala. Nak guide macam mana, dia pun sesat. Akidah dia pun Allah Ta'ala atas langit. Macam mana dia nak guide orang supaya orang lain jadi takwa, macam mana? Lepas tu benda besar dia antaranya i'tiqad. Baik. Lagi ibadah. Mana nama ibadat, mana tak nama ibadat. Mana nama bid'ah yang dolalah, mana yang nama bid'ah hasanah. Ramalan ni kelahian ni, nama maulid ni kan. Saya sebut gitu padanan. Kalau kita faham yang fihi amruna, kata Rasulullah, benda yang bukan ma laisa fihi amruna, perkara yang bukan yakni urusan kami, kata Rasulullah, fahuwa rad, benda ni tertolak. Itu dia panggil bid'ah, tu bid'ah dolalah tu. Ada uraian tu. Cuma kita kena bagi matang betul-betul apa yang dimasukkan ma laisa fihi amruna, perkara yang bukan yang ni dalam urusan kita. Kena faham. Ada orang yang ambil faham bodoh-bodoh je. Apa Nabi tak buat, semua bid'ah. Nabi tak pernah sambut maulid, bid'ah. Nabi bawa spanduk, memang tak ada. Tapi yang ni yang istilahnya kena belajar betul-betul, jumpa guru betul-betul, kenal pasti siapa yang duduk atas jalan betul, belajar, kena ambil maklumat yang betul, kena berhati-hati pula, kena semak mana yang ada yang betul, ada yang tak betul. Di atas dakwah-dakwah, kumpulan-kumpulan yang tak suka dengan khasnya dalam bulan maulid ni untuk menyambut maulid Rasul, meraihkan Rasul, siapa martabat Rasulullah, macam mana kita i'tikad dengan Rasulullah, akidah kita. Dengan tu baru boleh datang kecintaan kita pada Rasulullah. Nak berselawat salam kita atas Rasulullah. Kita ni menyanjung tinggi Rasulullah lebih daripada menyanjung diri kita lagi. Menyanjung mak ayah kita, menyanjung guru kita, Rasulullah lagi besar. Kalau kita tak faham, tak ada akidah dengan Rasulullah, mana ada kita junjung Rasulullah. Tak pandang pun Rasulullah ni. Apatah lagi nak menyanjung, nak rasa bangga, seronok, proud. Kita ni umat Nabi SAW. Ada orang tak bangga pun jadi umat Nabi. Bahkan dia kata susah je lah nak ikut Nabi. Sikit-sikit ikut Nabi. Tak boleh cari hidup lain ke? Babak ni. Alhamdulillah. Jadi asal sana-sana tu ibadat. Mana nama ibadat, mana tak nama ibadat. Mesti tengok pada ulama' yang pakar. Ulama' kita dah ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, Masya Allah. Huraian mereka sangat detail. Kulit ke kulit. Kita belajar ni. Mesti kena faham apa yang dipanggil ibadat, tak panggil ibadat. Dalam konteks yang macam mana Rasulullah ajar. Khasnya bab ibadat ni ada istilah benda-benda ijtihadiyah yang walaupun tak ada zaman Nabi, tapi telah ditunjuk ajar macam mana panduan yang Rasulullah kata ini adalah amruna. Ni urusan kami. Yang tak boleh ni
ma laisa fihi amruna. Benda yang bukan dalam urusan kami. Apa dia yang bukan urusan kami tu? Yang tu yang kena mengaji. Saya sebut dengan prinsip dan format. Kalau kita tak faham, tu yang bercelaru. Jadi kalau ada soal-soal apa munasabah lagi, tanyalah. Saya sebut ni format umum. Hati-hati, jaga. Pasal kitab kita pun kita baca masih di atas definisi bagi prinsip dan format. Begitu juga bab muamalat. Muamalat ni atas umumnya kira bicara bab jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, riba tak riba. Sekali lalu saya sebut dah bab riba tu. Mesti kena faham mana yang dibenarkan, mana tak dibenarkan dalam syarak, mana harus tak harus, mana yang nama haram, nama berdosa. Kadang-kadang zaman ni bila ilmu kita tak betul, bab meniaga yang halal dalam syarak, ada ramai ustaz-ustaz duk kata meniaga ni haram. Saya bagi contoh tau. Yang ni banyak sangat ada orang bagi pernyataan ni. Sebab orang soal pun kat saya, ramai sangat orang soal. Kerana yang soal ni bukan orang awam, ustaz pun pening. Dia dah ustaz dah. Tapi bila ada ustaz lain yang lebih besar dia cakap, saya pening lah ustaz, saya tak reti nak selesai ni. Dia tanya kita pula untuk dapat penjelasan. Saya nak confirmation. Konfirmasi. Apa dia? Misalnya, kita modal RM10, boleh tak kita jual RM20? Modal RM10, boleh tak jual RM20? Ada ustaz yang mengajar ni, ustaz ni keluar TV ustaz. Dia kata, kalau kita modal RM10, haram kita jual, ambil untung 100%. Jadi kalau RM10 ambil untung sampai, kalau kita jual RM20 dah 100% untung ni, haram. Setidaknya RM9, RM19, 90 sen. Itu yang banyak orang berbos 90 sen tu pasal tak nak ambil untung 100%. Pula. Kelakar saya dengar tu, saya kelakar. Macam tu ke? Macam tu ke? Kalau dia punya kaedah berjual beli macam tu, saya akan kata macam ni. Apa dia? Kalau gitu kita kutip pucuk paku tu haram jual. Maksud apa? Pandai. Tentang pandai tu. Tak ada modal. Kalau ada modal kita beli pada orang, beli pucuk paku 5 kupang, kita jual RM1, tu pun haram. Kena 99 sen. Jadi kalau kita pakat kutip pucuk paku macam mana? Tak boleh jual lah. Macam apa? Mana ada modal? Untuk nak apa? Sedekah je lah. Mau apa nak bagi? Macam tu ke kaedah muamalah Islam? Ramai kan ustaz-ustaz yang cakap macam tu. Bahkan dia kata apa? Yang tu jadi riba. Baca siap dalil Al-Quran lagi. Wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah makan riba dengan berganda-ganda. Yang ni istilahnya berganda. Tambah pula modal RM10, jual RM100. Ini adalah riba dalam perniagaan. Kelakarlah riba. Yang dia loan RM100,000, bayar RM200,000, yang tu tak riba. Kata yang tu darurat. Astagfirullah. Tak bayar dia. Ada ustaz macam tu kan? Ustaz ni. Ustaz mana saya tak payah sebut lah kan. Dedah nama dulu saya sebut je kan. Tak ada live ni. Saya bantai Yang dengar berapa orang je. Lah ni tak boleh. Nak sebut saya ada senarai saya nak sebut siapa dia ni. Dia orang siap bagi video ke. Dah potong siap. Apa. Ni dengar ustaz ni. Saya jadi juru nilai lah. Dia orang minta pentasihan. Saya tak saya lah. Kalau dia minta rujuk kitab apa-apa, saya tak ada nak rujuk. Saya kata kau percaya tak percaya kat aku? Saya percaya kat ustaz. Cukup aku tak payah tunjuk kitab tak apa. Takkan aku nak cakap ikut nafsu aku. Kalau kau rasa aku ikut nafsu aku, kau ikutlah kira dia. Cakap kasar saya macam lah. Sekali lalu saya sebut muamalat. Itu saya bagi contoh jual beli. Antaranya apa? Bab hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa. Allah. Bab paraid. Ada bab-bab paraid saya duduk ajar macam ni, timbul masalah paraid pula. Paraid macam mana? Ramai orang tak suka bab hukum paraid. Semua nak bagi sama rata. Tak ada iman ke? Tak beriman ke Allah Ta'ala punya pembahagian ni? Quran sebut yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Kau tak bisa jumpa ya Quran ni. Bab hukum bersaka ni Allah Ta'ala dia dah istilahnya menyanggupkan diri dia untuk dia yang mengagihkan harta bersaka. Dia tahu siapa yang lebih selayaknya untuk diberikan kadar mana. Ilmu tu dah ada istilah kadar-kadar yang tentu, yang nama fardu, apa yang nama asabah, kena mengaji bab tu dalam paraid tu. Dan ilmu ni pun dah nak pupus lah.
Berapa ramai yang lah ni dia suka ambil sama rata. Kaedah kita mana? Patuh lah syarak. SOP pakai sanitizer, pandai pula patuh SOP kan. Ni SOP syarak ni. Patutnya patuhlah sami'na wa ata'na. Itu kaedah kita. Kaedah iman kita. Kaedah nak nama din tak din dia, sah tak sah din kita tu. Sekali lalu bab muamalah tu, bab pesaka. Allah. Lagi apa? Munakahat. Bab nikah kahwin. Nak kenduri, tak kenduri. Baru ni ada orang tanya bab ni. Bab kahwin pun muskil. Ada orang tak faham. Ada dia orang hantar saya satu gambar. Gambar apa? Gambar perkahwinan. Anda kahwin. Pengantin perempuan tu pakai purdah. Lepas tu, purdah dia tu bukan biasa. Dia pakai macam ni. Dia duduk, suami dia sebelah ni. Ada makan, dia makan pun macam tu. Tak nampak muka langsung. Yang tanya ustaz juga ni. Yang tanya ustaz juga ni. Ustaz, boleh ke pengantin ni berpakaian begini? Kalau tuan-tuan jawab macam mana? Ya. Saya kata inilah yang sepatutnya. Pasal perempuan bukan untuk pamer-pamer. Perempuan, tambah kita dalam mazhab Syafi'i ni, kalau atas nisbah aurat, tutup seluruh badan. Dengan muka-muka sekali. Ni pun tutup. Tutup kaedah tu. Tengoklah hukum fiqahnya ada. Siap dah. Cuma ada benda dah masyhur kat kita ni. Selain pada muka tangan, itu aurat sembahyang. Aurat dengan ghairu mahram ni, jami'u badan. Semua. Jadi kalau kata pengantin macam mana? Yang boleh ditunjuk siapa yang mahram dengan perempuan tu, dengan lelaki tu. Itu yang boleh tunjuk. Kalau tak mahram pun, siapa yang kerabat dekat-dekat, yang ni untuk boleh kenal. Ni istilahnya kurbat, kaum kerabat. Zawil kurba. Orang ni sepupu pun kalau ikut dah kau ada mahram dah. Sentuh betul-betul batal kaedah kita. Jadi bila sentuh batal, tambah nak tengok-tengok lagi, tambah pula alah aku lambat ambil sepupu ni. Orang lain kepas dulu. Kan masalah. Contohlah kan. Bahkan pergaulan dengan sepupu nak salam tak salam apa, ada batas tu. Tapi kita tak faham perjalanan syariat. Asal saya nak sebut, yang tanya ni ustaz ni. Ustaz pun tak hati hukum apa hukum kalau pengantin pakai macam tu. Kalau pengantin pakai ketat-ketat, pakai nipis-nipis jarang-jarang, pakai pakaian pun net-net aja. Tudung pun net, baju pun net, kain pun net. Ini sumbat pun net lah macam ni. Tak apa pula, tak ada pula minta komen. Pakai baju macam putih, pakai tie. Tak ada pula orang nak komen. Tapi bila tutup gelombang macam tu, macam pelik ustaz, yang ni timbul fitnah. Yang tu tak fitnah. Kan? Kenapa pula fitnah ni hanya dalam bab melaksanakan taat ikut SOP agama jadi fitnah? Yang tak ikut SOP agama jadi fitnah pula. Kenapa pula? Ini yang kata zaman lah ni pegang syariat dia macam genggam bara api. Itu saya sebut bab sadin. Kalau bab kenduri macam mana? Bab hantaran macam mana? Kena belajar satu-satu. Berapa ramai lah ni mak bapak pengantin hanya belah perempuan, dia makan harta anak perempuan dia. Dah mana? Mas kahwin selalu dia bagi, tapi duit belanja hangus dia sapu. Kalau ikut belanja hangus milik perempuan, milik isteri je. Bukan mak bapak pergi buat rumah apa dia, pergi buat kenduri. Betul buat kenduri tu apa? Model berniaga. Jamu orang datang, lepas tu salam dapat duit banyak. Dia fikir tu berapa jemputan nak datang ni. Kalau PKP tak boleh modal. Tambah pula buat tapau itu, semua ambil belah tak ada orang salam yang ada isi ni. Rugi kita buat kenduri macam ni. Duit belanja angus tu untuk apa? Belanja angus pun orang dah tak faham dah belanja angus apa dia. Belanja angus ni bukan hangus itu, bukan maksud dia macam tu. Panjang cerah tu saya nak sebut kata kena belajar apa tu. Bila ada masalah pula yang ni tuntutan nafkah, suami mencederakan isteri, kena minta pasah tak pasah pula. Waktu bercerai tak bercerai, boleh duduk serumah tak serumah. Nak rujuk tak rujuk, macam-macam hal tuan. Tambah pula pejabat agama pula pengurusan lembap. Kadang kelahi muka lebam pun dah baik lah. Bila lapor pejabat agama, masa tu dulu kelahi dah lebam pun dah baik, putusan mahkamah tak keluar lagi. Boleh pasah tak boleh pasah, boleh minta cerai tak boleh minta cerai.
Pejabat agama pun tak minta. 6 bulan baru keluar surat pasah. Kawan dah mengandung lebam pun dah baik dah, patah pun dah sembuh dah, baru keluar surat pengesahan pasah nikah. Astagfirullah. Sampai dia kata, alamak silap lah minta pasah. Siapa dah baik dah suami. Astagfirullahaladzim. Tak payah tak, saya tepuk meja je. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah ampunkanlah kami ni. Macam mana ni nikahan tu? Ya ada daftar nikah apa-apa tu hal lah. Tu pun peraturan macam-macam tu, ketat nak gila. Nak kahwin 2 kalau punya susah. Bukan nak ngempen tu kan, tapi bahkan sepatutnya bagilah pahaman betul sepatutnya. Ni dimomok-momokkan, diprovokasikan benda-benda yang memang yang ni ada masalah syarak. Ada benda yang dibenarkan syarak. Tu pun cakap lebih-lebih lagi. Bising pula orang. Nak cerita sepatutnya hukum syarak macam mana? Jadi kalau ada benda yang memang dibenarkan dalam agama, kita tak setuju dengan hukum hakam tu, kau tak ada agama ke? Tu kasar lagi ayat tu. Contohlah kalau misalnya bab suami kahwin seorang lagi, kita cerita atas kata memang dia layak kahwin seorang lagi, dia tak pernah ada masalah apa-apa, nafkah apa semua dia bagi, dia kahwin seorang lagi, agak-agak isteri terima tak madu tu? Tak terima. Soalan dia macam ni, kau ada iman tak ada iman? Allah Ta'ala bagi, Rasulullah bagi, engkau tak bagi. Ada iman tak ada iman? Saya ngaji dulu, Tok Guru dia bagi fikir macam ni. Kalau kita anak sulung, untuk mak kita nak beranak seorang lagi, kita tak setuju mak kita beranak seorang lagi. Mak dengan abah ni apa ni beranak seorang lagi? Boleh? Macam tu lah salah isteri ni. Kalau suami memang layak, dengar saya ayat sebut, suami memang boleh kahwin seorang lagi, suami kahwin seorang lagi, apa abang ni, abang sanggup menduakan saya, apa masalah? Bukan mendua, mempatkan pun tak apa. Atau anak tu, anak sulung ni, dia tikai mak bapak dia, kenapa mak beranak lagi? Tak kasih sayang tumpah pada orang kedua. Kalau tak saya seorang aja, boleh manja-manja. Ni tak boleh duduk sebelah dah, duduk kepit adik aja. Weh, macam itulah kesalahan isteri bila tak setuju suami yang sepatutnya memang ada kelayakan berkahwin. Ni saya cerita yang ada kelayakan lah. Yang tak ada kelayakan tu memang sepok je. Yang ni yang telah memburukkan profil orang yang sepatutnya boleh dibenarkan berkahwin, sampai pejabat agama keluar arahan-arahan, peraturan-peraturan sampai menyusah-nyusahkan untuk orang kahwin. Yang tu kot bahasanya. Kadang-kadang senang zina lagi. Yang tu senang. Zina, senang je kahwin. Macam tu pula. Kalau ikut prosedur, susah. Zina, kahwin. Takkan macam tu kot. Betul faham saya sebut apa kan? Dia jadi peraturan macam tu lah. Pelik-pelik lah. Mana din kita? Mana lah kita punya din ni? Din ni mana? Agama kita? Mana lah? Ya Allah. Lagi apa nak nama din ni? Jinayat. Mana ada dah curi potong tangan? Mana ada dah? Mana ada dah zina rotan sebat? Mana ada? Baru sebut je pun dah bising. Pula tu yang lawan bukan orang kafir. Orang kafir tu hai dah kan. Dia lawan. Orang Islam kita sendiri lawan. Orang Islam kita sendiri tak suka. Orang Islam kita sendiri tak terima. Macam-macam pandangan keluar. Yang liberal lah, plural lah. Kata dia apa? Tak relevan dah nak kenakan hukum Islam. Pasal apa? Hukum Islam ni zalim. Ini bukan, inilah hukum Islam bukan satu-satunya hukum untuk menyelesaikan segala masalah sosial dalam masyarakat Malaysia. Keluar ayat-ayat. Bahaya tu. Semua boleh jadi kafir murtad tu. Cakap ayat tu. Pasal apa? Menafikan hukum-hukum jinayat Islam. Mana boleh? Kau tak nak buat atas nama fasik, macam mana kau tak mau semayang, tapi jangan nafikan wajib semayang. Tu jangan. Kau tak nak semayang, berdosa je. Kau tak nak buat hukum Allah Ta'ala, berdosa. Tapi jangan sampai memperlekeh, memperolok-olokkan hukum-hukum jinayat. Sampai mempersedakan, memperolok-olokkan, buat pula gambar kartun ke apa, karikatur ke apa, nak memperlekeh, memperhina-hina hukum-hukum syarak. Bahkan keluar kenyataan, nak makan sup tangan pergi Kelantan misalnya. Kalau orang Islam semua potong tangan, nanti orang Islam dah tak ada peluang pekerjaan, semua tangan sebelah tangan. Orang kafir pula akan menguasai negara kita. Apa ayat macam ni? Ni ayat apa ni? Risau kita dengar kan. Pula tu ramai, terbaik, komen terbaik. Terbaik saja. Ya. Padahal terbalik, bukan terbaik.
tu jenayat. Begitu tak? Akhlak, adab, tanggungjawab. Oh, kalau atas nak kira satu-satu ni, ada ulama kita dia bagi rumusan. Apa dia? Antara din ni apa? I'tiqad. Lagi apa dia sebut ni? Ibadat. Lagi muamalat, munakahat, jinayat. Lagi apa yang ada? Adab. Termasuk adab ni akhlak. Lagi antara yang disebut sebagai perkhususan sebut apa yang termasuk dalam gambar atau grouping besar disebut lain-lain tu, nampak macam banyak sangat tak? Memang ulama kita dah istilah dah hinggakan pun apa dia berapa-berapa tu. Antara lagi nak sebut adalah bab tanggungjawab, mas'uliyat. Kita kalau belajar fiqh itulah ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Umum ada i'tiqad. Itu tasawuf apa? Tu adab, akhlak. Lagi apa? Tanggungjawab, mas'uliyat. Tanggungjawab pemimpin, tanggungjawab anak, tanggungjawab isteri, tanggungjawab rakyat. Ada. Tanggungjawab rakyat, cara rakyat. Tanggungjawab pemimpin, cara pemimpin. Suami, isteri, anak, guru, murid, masing-masing kena belajar tanggungjawab masing-masing. Itu sekali lalu apa yang dipanggil atau agama. Bahasa lain sebut agama ni ada istilahnya tauhid, fiqh, tasawuf dengan bahasa itu. Agama ni ada Islam, iman, ihsan. Itu bahasa-bahasa ulama untuk menunjukkan bahasa ringkas apa dia konten yang dalam agama. Atau kita sebut ni antara agama ni ada istilah i'tiqad, ibadat, muamalat, jinayat, munakahat, adab, mas'uliyat, tanggungjawab. Ni konten-konten yang dalam agama. Masing-masing dia ada angle yang dia bincang. Tani. Macam mana pun kalau sebut secara umumnya, bila sebut agama ni isyarat Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah Ta'ala, kami tak ada tinggalkan, tak pernah cuaikan apa-apa pun dalam Quran ni, apa benda sekalipun. Tak pernah ada nama cuai. Tak ada apa perkara yang dalam agama ni pasti akan ada isyarat dalam Quran menyebut dia. Kalau tak sebut secara literal disebut dalam Quran, dia ada istilah bab isyari, bab isyarat disebut dalam Quran. Yang ni yang kita perlu pada ulama-ulama pakar untuk memahamkan kandungan Quran tepat macam mana yang sepatutnya. Pasal ada benda-benda yang istilahnya isyari. Bahkan ada tafsir ulama kita yang dipanggil tafsir isyari. Tafsir dia semua ambil isyarat. Ni isyarat apa? Ni isyarat apa? Ni isyarat apa? Ni isyarat apa? Kebijaksanaan mereka sampai boleh faham ada isyarat. Dengan bahasa lain, boleh memahami benda-benda yang tersurat yang ada, yang daripada yang tersurat dia boleh memahami apa tersirat. Inilah istilah tafsir isyari dalam Quran. Zaman ni banyaklah tak ada hak tu. Tu yang ambil zahir je, hadis ambil zahir, Quran ambil hadis zahir. Betul, i'tiqad pun zahir, fiqh pun zahir, tasawuf pun zahir, ambil zahir je. Ambil zahir. I'tiqad zahir macam mana? Bal yadahu mabsutatan, kata dia. Allah Ta'ala ni ada dua tangan yang sentiasa terbuka. Allah ada dua tangan. Ada ayat Quran sebut was-samawatu matwiyatun bi yaminih. Allah ada tangan kanan. Dah dua tangan, ada tangan kanan, mesti ada tangan kiri. Ni faham apa ni? Wahabi Wahabi faham macam ni? Dia faham zahir ayat. Kalau ikut ulama kita, apa isyarat semua ni? Yang inilah isyarat nak menunjukkan bahawanya mustahil makna tangan pada Allah Ta'ala. Pasal ada ayat Quran sebut yang tu bal yadahu mabsutatan, dua tangan. Ada ayat Quran sebut yadullah dengan lafaz mufrad. Ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut dengan lafaz jamak was-samaa banainaha bi aidin. Kami bina langit 7 lapis ni bi aidin dengan tangan-tangan kami. Allah Ta'ala dalam Quran ada sebut satu tangan ada, sebut dua tangan ada, tangan kanan ada, banyak tangan ada. Mana satu betul? Kalau tak faham macam mana menyelesaikan Quran, tu yang jadi Pak Wahab tu. Mula-mula kata tangan, lepas tu kata dua tangan, lepas tu ada kanan kiri, lepas tu banyak tangan. Tak pening je tu. Esok hogah sikit, kata dia, semua ayat Quran betul. Pasal-pasal masing-masing ada nas. Tak mengapu je. Pasal apa? Dia tak faham lah. Nak ambil rumusan, kalkulasi, apa dia, ayat tu nak panggil mutasyabihat ke, muhkam ke, macam mana nak ihtimal dengan dia, macam mana nak tanzih Allah Ta'ala daripada perkara tak selayaknya.
khas atas kita bicara ni, semua ayat Quran tu, khasnya saya sebut buat tangan tu, menunjukkan mustahil makna tangan. Yang sabit pada Allah Ta'ala, kalau atas lafaz tu ada, wajib beriman. Al-Quran tak boleh dinafi. Tapi mesti ada makna. Tapi takkan makna juzuk dalam kata, apatah lagi mana satu tangan, kedua tangan, ke ada kanan, ke kiri ke. Apatah lagi memahamkan banyak tangan pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya. Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Tu salaf. Tu salaf. Saya nak sebut apa? Kalau tak faham, ada orang yang dia tak faham perjalanan macam mana ulama dulu yang pakar-pakar memahamkan tafsir, benda yang tersirat, yang tersurat, menyelesaikan nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, munjalmah, semua disiplin ilmu dalam tafsir, dalam hadis, yang mereka ni ahli dalam bab dia. Bila yang ni tahu terjemah aja. Kalau tahu Arab pun boleh Arab gitulah. Rupanya tak faham Arab pun. Kalau Arab pun dia tahu hanya literal. Word by word je. Bagi dalam sikit dah tak faham dah. Mengelepar dia tak faham. Keluar hukum mengepet. Tu. Dia tak faham apa benda tersirat tu. Saya bagi contoh tu satu. Bab akidah. Bab fiqah. Ada orang yang dia ni tahap mufti. Dia kata apa? Babi ni yang haram ni daging aja. Pasal apa? Allah Ta'ala kata, mention dalam Quran, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah Ta'ala haramkan kamu bangkai, darah yang mengalir lagi, dan daging babi. Jadi mention dalam Quran, yang haram adalah daging. Itu pun haram-haram makan aja. Lain daripada daging babi tak haram. Maksudnya kalau tulang, kulit tak apa. Jadi kulit, tuan-tuan beli kasut kulit babi, syarat dia disamak kata dia. Boleh, tuan-tuan tak nak pakai, hantar kat rumah saya. Oh, sampai macam tu dia cakap. Yang cakap ni mufti. Kalau saya panggil mufti apa? Mufti babi. Macam tu. Pasal dia mufti yang cenderung pada babi. Mufti mana tu? Umum lah kan, mufti babi. Mana mufti babi ni? Semak lah. Tu kata Tamalan ni bukan boleh sebut sebarang. Lagi dia saman lagi. Saya simpan dah video-video tu. Tak nak tengok nanti PM lain. Buka je YouTube kan. Yang haram ni ialah daging babi. Mufti sebut tu. Keluar lagi. Mufti tengok. Dia memang dia cakap macam tu. Saya nak cerita apa? Dia tak faham apa yang tersirat daripada ayat Quran tu. Sedangkan ayat Quran tu bukan maksudnya yang haram tu adalah hanya daging babi. Pasal dah daging mu haram, takkan lemak dia boleh makan. Takkan tulang boleh makan. Juzuk yang terbaik daripada binatang ni adalah daging. Kalau daging pun dah haram, takkan lemak dia tak haram. Itu kot bahasa ni. Jadi dia tak faham kias aula. Dia tak faham metodologi, kaedah ulama kita berfikir dengan cara waras dan sihat. Isyari dengan kaedah mafhum fahwa. Ada istilah macam tu. Dia tak faham. Waktu dia kata kita pula tak pandai tafsir. Kita pula tak kaji tafsir. Kita pula tak kaji usul tafsir. Pelik lah. Itu contoh kefiqah. Contoh kefiqah. Baik. Saya nak sebut tu, nak bagi huraian sekali lalu. Nak kata bagi faham betul-betul pasal ulama' kita ni, mereka dah bagi huraian apa dia kandungan din dengan pembahagian dia taksimat, apa lagi pembahagian dia apa yang masuk. Sekali lalu disebut ni ada itikad, ibadat, munakahat, jinayat. Saya tambah ada adab, ada ta'zir, ada mas'uliyat, tanggungjawab, ada tengok iman, ihsan, Islam, ada disebut fiqh, akidah atau tauhid, fiqh, tasawuf dengan bahasa-bahasa macam tu. Nak menunjukkan ni konten dalam din. Asal nak sebut ni tak ada apa orang tak ada tinggal dalam Quran ni. Jadi ada yang sebut cara umum, ada yang sebut cara ringkas, ada yang sebut cara spesifik. Ada istilah isyari saya sebut tadi. Memang dalam Quran hadis ada satu, kita punya syariat lengkap pasal apa? Ada benda yang tak sebut dengan cara tafsil, tapi ada isyarat dan panduan telah diberi. Panduan tu lah yang asal saya sebut tadi. Laisa fihi amruna. Kalau kata benda yang bukan urusan kami, benda yang tak ada langsung isyarat untuk buat, yang tu dalam urusan agama kita, yang tu bawa nama bid'ah dalalah. Kalau ada isyarat yang fihi amruna, ada yang ni dalam urusan kita, bahkan ada isyarat-isyarat dalam hidup Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dia buat, maka tak ada masalah untuk kita buat. Khasnya dalam bulan Maulid ni,
Sambut Maulid Rasul. Ada orang kata bid'ah Nabi tak pernah sambut Maulid Rasul, Nabi tak pernah bawa spanduk. Memang Nabi tak pernah bawa spanduk. Nabi boleh tak sambut Maulid Rasul? Memang boleh. Rasulullah sambut ke? Rasulullah pernah ditanya mengenai kenapa dia puasa hari Senin. Bila ditanya kepada Rasulullah kenapa dia puasa hari Senin, kata Rasulullah, "Fadzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi." Hari Senin ialah hari yang aku dilahirkan padanya. Siap. Isyarat apa tu? Boleh raih hari lahir Rasulullah. Bahkan Rasulullah bukan sambut setiap tahun, setiap minggu. Bahkan ulama kita ambil faham itu, sepatutnya kita dengan Rasulullah, seronok dengan Rasulullah ni bukan setiap minggu, tiap hari. Yang Allah Taala perintah kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Siapa? Nak menunjukkan siapa kedudukan Rasulullah ni, kita kena berseronok dengan dia. Sampai Allah Taala perintahkan, bahawa Allah Taala mention kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia nak bagi rancangan kat kita selawat dan salam atas Rasulullah ni. Allah mention dia sendiri, istilahnya innallaha yusalluna, Allah yusalli 'alan nabi. Cuma Allah yusalli bukan dia berselawat salam. Selawat salam pada Allah Taala dengan mana beri rahmat kurniaan yang sangat besar yang dia tak beri pada orang lain. Allah memberikan rahmat macam tu, kita kena ada perasaan nak akan supaya Allah Taala beri rahmat pada kita. Sabab dia dengan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal nak sebut yang ni isyarat-isyarat Rasulullah yang ulama kita ambil faham, yang tu yang dia orang buat majlis Maulidur Rasul. Lepas tu buat majlis pun untuk buat apa? Nak panggil buat keramaian, lepas tu panggil himpun selawat salam tuan, untuk panggil majlis ceramah, cerita balik apa akidah kita kat Nabi Rasul, pulihkan balik semangat keislaman kita, itikad kita kat Rasulullah, cerita balik apa yang sepatutnya, akidah yang sepatutnya ada pada Rasulullah. Istilahnya murnikan balik umat Islam ni dengan bersempena majlis-majlis macam ni untuk memulihkan balik pahaman orang Islam ni kepada ajaran yang sebenar. Apa masalah buat majlis macam tu? Ada orang sampai benci, pelik-pelik dia dengar ramalan ni. Jumpa dalam media semasa sosial tu, pening dia. Maksud saya pening tu, kita akan jumpa lah. Hak bengong tak kerti apa pun nak komen. Macam dia mufti. Mufti apa? Mufti Facebook. Mufti medsos. Saya ingat dulu sos-sos apa? Sos tiram ke apa? Rupanya media sosial lah. Saya main-main bahasa sikit. Media yang sosial. Tak faham sudah. Main bahasa sikit, main bahasa. Betul lah. Media sosial. Jadi campur orang putih dengan bahasa Melayu tu. Bahasa sosial lah siapa? Pasal orang tak sepatutnya bercakap. Dan di atas ramai yang bercakap macam tu, seolah-olah mereka di pihak yang benar. Tambah pula duduk grup-grup yang tuan-tuan seorang, yang tuan-tuan 200 orang. Mampu pingsan kau. Ya tuan, try masuk pergi grup-grup yang grup-grup tu. Try lah. Join grup. Tapi nak masuk join grup, dia ada soalan dulu. Kalau tuan-tuan kata ya, sanggup tipu sikit akidah itu untuk tengok dalam grup dia, masuk saat tengok dia orang cerita apa. Di atas dia orang tak setuju tu, tuan-tuan komen, apa salahnya? Nabi pun berpuasa hari Senin, tengok tuan-tuan kena tibai. Kelepuk. Awak bodoh sangat sangkut. Satu-satu dia bagi lagi. Tuan-tuan kena left group tau. Main. Tak sanggup dengar apa dia orang duk maki kat Rasulullah tu. Main. Inilah cabaran tuan-tuan memang. Yang ni yang Rasulullah ni minta Allahumma sallim. Allahumma sallim. Kita pun tutup kita banyak, ya Allah. Jadi kena ada banyak belak Islam minta seluruh rahmat pada Allah Taala. Harapan banyak, jaga kita, kita kena jaga iman kita. Jaga perguruan kita, jaga sesama kita. Lepas tu tengok ada orang bermasalah ni, betulkan dia balik, duduk di atas jalan yang sebenar. Buatlah apa yang boleh. Prinsip kita mesti atas kaedah benda mungkar, mesti benda mungkar. Kita mesti atas istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti bersama ma'ruf amar ma'ruf nahi mungkar tu, kita kesian pada orang yang buat mungkar ni. Baik mungkar buat amalan dia, buat itikad dia, buat pahaman dia. Rasa kesian pasal kenapa dia boleh jalan dia tak betul. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Taala bawa dia
tunjukkan hidayat, buka pintu hati dia, bawa dia jalan betul. Ini kaedah kita. Banyak ada belah ihsan macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita betul di atas perjalanan syariat, tepat akidah kita, fiqh kita, tasawuf kita, benar-benar menepati din kita, din Islam ni macam mana diajar oleh Nabi SAW pada para sahabat. InsyaAllah itu yang nama atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, fiqhnya Ahli Sunnah wal Jamaah, tasawufnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan atas jalan yang betul. Amin. Sampai situ dulu. Sambungan kita nanti soal apa makna Islam. Orang nak cerita Islam pula. Macam mana definisi Islam? Sekurang-kurang untuk nama status quo nama Islam macam mana. Dan tahap kita nak faham Islam ni tekap mana, rukun Islam apa nanti. Ada bahasan di situ. InsyaAllah. Soalan kalau ada sekitar apa kita sebut. Dia kunci je tu. Kat luar pula. Boleh tu boleh apa? Oh. Yang tu kena tengok peraturan imam makmum dengan kaedah kita lah. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i ni, kalau yang kita duduk di luar tu dengan yang dikunci, kunci yang belah dalam masjid, yang di luar yang dikunci ni bukan masjid. Kita yang bukan dalam masjid nak ikut orang dalam masjid dikunci pula. Yang tu istilahnya terhalang kita nak mengikut imam di dalam. Jadi tak sah lah, kita kena sembahyang kita yang kat luar je lah. Pakat yang kat luar yang lambat yang kena kunci ni, pasal dah kamat dia kunci. Patuh tuan-tuan, gilanya patuh. Dengan Allah Ta'ala tak patuh gitu. Kamat aja siap ada orang jaga ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. SOP ini boleh bagi grade A, plus A, triple A, A punya. Sampai kena bunyi macam ni. Dia bukan A dah, dia kena bunyi E lah. Siapa? Taat gila punya. Patuh SOP sama yang tu. Datang awal tak ada pula patuh SOP macam tu. Khusyuk tak ada pula patuh SOP. Sampai ingat orang Ta'ala tak lupa langsung. Orang Ta'ala tak ada pula patuh SOP macam tu. Ambil wuduk tak ada pula ambil wuduk patuh SOP macam tu kan. Mata tak pula jaga mata patuh SOP betul-betul macam tu. Tapi kamat je tu kunci semua. Keluar. Ni sejadah tak bawa balik. Tak tutup muka balik. Yang ni sejadah, ini bukan sejadah, ni ridak. Sejadah ni kain sejadah macam tu, bawa sejadah. Sejadah. Itu tak menepati undang-undang. Masuk dalam mahkamah, itu bukan sejadah. Ni bukan sejadah. Yang ni sejadah. Sampai macam tu kan. Ada orang tegas macam tu. Jadi atas hanya soalan asal, boleh ke ikut? Tak boleh. Kalau yang di dalam sana masjid, sini masjid, tapi dia kunci. Semua yang tu ilmu dia kena faham betul-betul lah. Mana yang nama masjid, mana tak nama masjid. Contoh saya sebut, kalau macam mana dalam masjid, di luar masjid. Ada masjid yang dia masjid besar. Tapi ada bahagian yang ruang aircon, ada berkapet. Ruang utama solat. Yang tu masjid kan. Ada juga di luar, memang masjid lagi. Tapi yang tu tak ada kapet dan tak ada aircon. Contohlah. Yang tu kalau dia kunci, tak apa, boleh ikut. Pasal yang ni masih masjid, sana masih masjid. Tapi kalau yang dalam tempat ruang solat tu, yang tu masjid, yang di luar ni kaki lima ni tak hukum masjid, kunci je tak boleh ikut. Bahkan jangan kata kunci, tutup je luar tak boleh ikut lah. Pasal antara syarat untuk boleh makmum ikut imam ni, mesti di atas syarat jangan ada hail, jangan ada menghalang. Penghalang yang menghalangkan untuk makmum pergi ke imam. Menghalang ni sama ada halangan mutlak tak boleh pergi langsung, ataupun halangan ni yang makmum ni dia kena berundur ataupun pusing belakang. Ada huraian dalam fiqh tu. Okey, lalu saya jawab itu. Kalau kita mesti belajar tak asing hukum fiqh ni dalam kaedah kita. Jadi kalau kita ada situasi macam tu yang kata kena ada ilmu macam mana nak selesaikan kalau kita berada dalam situasi macam tu. Tambah pula nak sembahyang Jumaat dah, kunci pula. Macam mana? Yang ni yang patutnya di atas katalah ada masalah apa-apa ni, sebarkan ilmu untuk orang di masa macam ni supaya bersibuk dengan apa dia SOP dalam syarak yang kau kena patuhi untuk boleh orang di luar ikut orang dalam. Patutnya masa ni lah sebarkan dia. Pasal masa dulu orang tak pernah peduli. Dan nak buat kemah, tak buat kemah ke apa, nak boleh sampai keluar mana yang
menepati SOP tak SOP dan syarat, mana boleh ikut tak boleh ikut, mana yang sah tak sah. Masa ni lah peluang bagi orang yang bila dia nak belajar, oh macam ni ke, tak pernah tahu pula, sebarkan ilmu tu, TV, media, gunakanlah kan untuk sebar. Yang ni tak ada, lebih kepada kunci je, kunci. Sedangkan Majlis Keselamatan Negara pun benarkan untuk buat kemah sembahyang kat luar kan. Selagi istilahnya jangan sampai kata mengganggu perjalanan jalan raya. Jadi sepatutnya gunakan masa ni untuk mengurai dan memberikan pendedahan ilmu kepada masyarakat, apa peraturan sepatutnya yang dipatuhi oleh makmum untuk kebolehan ikut imam dalam masjid atau luar masjid dengan suasana-suasana macam ni. Kalau ada tempat saya pernah pergi, ada masjid surau yang memang jaga bab-bab ni, pasal dia tuan kuasa semua yang ada tu dia duduk tempat pengajian. Kalau ada yang tak pernah mengaji ni memang tak faham apa langsung. Mudah-mudahan Allah mudah kita untuk bagi faham dan belajar tu. Tapi atas soalan tu rasa saya jawablah soalan. Jadi kena tengok status tu lah, adakah luar tu masjid atau tak masjid. Cuma saya komen tadi, awak lah luruh benda macam tu, dah orang nak sembahyang, tak payahlah kunci. Ni bukan kunci, mangga pedai ayam ni. Sabit dia tak buat pistol ni. Kalau kata bagi arahan boleh bedil lah, dia bedil mau yang pong dia bedil. Siapa? Arahan nak bagi kelulusan untuk bedil pokok main lambat. Wow. Tapi tak adalah arahan tu lagi. Yang tu saya tambah yang tu. Yang tu kot, ya. Banyak mana? Kaedah kita tak ada berapa had yang dihadkan khas dalam syarak untuk boleh ambil keuntungan. Tak ada had. Tak ada had tu maksudnya tak ada sekatan khas diberi 10% ke 20% ke 100% kan, tak ada. Sah untuk kita beli air mineral macam ni, harga sekupang kita jual RM1 juta, bukan RM1 juta. RM1 juta pun $1 juta boleh jual. Begitu juga boleh jual, boleh macam ni. Adik-beradik kita jual RM1, kawan RM5, DAP RM10. Mobil gitu. Boleh. Bangla ni, kalau ada buah hati kita ambil free ya. Ambillah. Boleh. Boleh. Boleh harga macam tu beza-beza. Ni ahli, ni regular customer, ni unregular customer. Boleh. Tak ada masalah jual. Tentu tak ada sekatan syarak tu untuk kita ada ketetapan berapa-berapa boleh jual. Cuma kaedah dalam syarak, walaupun tak ada sekatan berapa harga boleh tu, dia ajar kita prinsip apa dia. Meniaga ni bukan matlamat dia untung. Meniaga ni matlamatnya adalah tunaikan hajat saudara dia. Man qada hajata akhihi qadallahu hajatah yaumil qiyamah. Siapa yang tunaikan hajat saudara dia, Allah Taala akan tunai hajat dia di akhirat esok. Man karaba, man faraja kurbatan min akhihi farajallahu kuraban min kurabi dunia wal akhirah. Siapa siapa yang melepaskan satu kesusahan daripada saudara dia kat dunia ni, Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan daripada macam-macam kesusahan dia kat dunia dan di akhirat. Jadi kita berniaga tu bukan dia asal untung. Berniaga tu tak untung tak apa, tapi apa hajat orang tu lagi. Kita tolong sampaikan apa keperluan dia. Dia susah, saya susah lah nak cari air ni, macam mana? Tak apa, saya boleh bekalkan, ambil. Saya tak untung tak apa, tapi kalau nak perlu siapa, saya boleh ambil. Ikhlas, tak ada ambil untung. Jangan bohong lah situ. Yang salah tu bohong. Kalau nak ambil untung, saya ambil ni betul-betul RM5. Kalau ambil lebih, jangan bohong. Ambil lebih tak ada masalah, tapi jangan bohong. Jangan bohong. Bohong tu satu kesalahan besar. Bahkan memang dosa besar pun bohong. Jadi asal nak sebut kaedah kita, walaupun keuntungan tu tak diberikan hak berapa, tapi prinsip dia ajar, kita berniaga bukan di atas maksud dia untung, tapi atas nak jaga fardu kifayah. Nak menyelesaikan hajat orang, supaya boleh menyampaikan keperluan orang tu, dia boleh ambil dengan mudah. Kita adalah pembantunya. Istilahnya muawanah alal birri wa taqwa. Itu prinsip kita berniaga. Satu, tak ada untung pun tak ada masalah. Satu, tambah pula kita tengok, murahnya kau jual ni, bagi harga RM8, bagi 10, keep the change. Tak payahlah. Untung berapa duit, takat sekupang, berapa 2 kupang. Bila kau nak kaya, ambil. Itu ajar prinsip kita. Kadang penjual sedekah, ni pembeli pula sedekah. Ni prinsip kita patutnya. Yang ni yang kena war-war kan. Macam tu ke? Islam macam tu.
Saya rasa saya jawab soalan tu. Di atas kata harga tu tak ada had berapa. Ha. Ya. Ya. Kalau dia tak kata gitu, tak sepertinya buat tangan macam tu. Yang tu menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Pasal kaedah kita, antara isyarat ulama sebut, yang ni ialah isyarat wahdaniyah ni. Tahiyat buat gitu tak? Cuma yang tu kat situ. Kalau macam tu, Allah Ta'ala duduk dalam ketuk Kaabah lah. Memang kita tengok orang mu'alam-mu'alam masuk Islam macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah lah. Pasal tangan kita ni memang disuruh untuk bersyahadah ni, untuk menunjukkan prinsip wahdaniyah. Saya ngaji ada setengah guru kata cara macam ni. Ni wahdaniyah, asal satu, zat, sifat, af'al. Betul main ni? Dia orang ada isyarat. Tu kata, dia ada tafsir isyari dengan apa-apa ni. Sebab tu, bila sebut wahdaniyah ni, dia tak boleh wahdaniyah satu je. Mesti la ilaha illallah, mesti ada pengapit dia. Muhammad Rasulullah. Macam mana ulama ni macam faham? Dia orang punya fikiran, Masya Allah. Ada benda yang melaut, kita tak pernah terfikir apa yang orang hurai. Bukan ini isyarat Allah Ta'ala atas langit. Kalau ada yang memang tunjuk, dia bukan tunjuk macam ni. Dia kata Allah Ta'ala ni, atas pada atas haras lagi. Dia tak tunjuk macam ni. Itu sesat gila babi punya. Dia tak tunjuk macam ni. Dia tunjuk macam ni. Tak ada nanti saya hantar gambar dia. Dia buat macam ni. Allah Ta'ala atas pada atas haras. Dia tak tunjuk macam ni. Dia tunjuk macam ni. Itu sesat gila ni. Pasal dengan perkataan ni sendiri dia sebut itu. Jadi di atas tu kata atas isyarat ulama yang ni bukan menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Itu juga kita doa macam ni. Allah. Ada orang kata kita berdoa tu menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Pasal kita berdoa macam ni. Lepas tu di bangkang pula ada doa pula pergi tangan itu. Pasal seolah-olah Allah Ta'ala duduk di bawah pula. Dia tak setuju tu. Padahal memang ada kaedah diajar oleh ulama kita, ada isyarat daripada hadis Nabi SAW. Kalau nak minta benda-benda yang tak elok, macam mana? Hindar dan tak elok, terbalikkan tangan ke bawah. Memang ada. Kalau isyarat berdoa macam ni menunjukkan Allah Ta'ala di atas, tu sembahyang menghadap kiblat, Allah ada dalam Kaabah. Kan tak betul lah huraian tu. Yang tu mana ada kaedah-kaedah qawaid akidah yang mengajar isyarat macam ni Allah di atas, menghadap kiblat, Allah duduk dalam Kaabah. Mana ada? Angkat tangan macam tu juga Allah Ta'ala duduk di langit. Tak. Bukan macam tu. Yang ni kesalahan-kesalahan yang ada ustaz-ustaz yang mimegi yang lah ni. Yang rasa mimegi tu senang. Yang ngaji sekerat tiang pada dia rasa dia ajar akidah yang betul, padahal menyesatkan orang. Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara. Jadi siapa pelaksana pun buat macam tu tak ada masalah. Melainkan dia sendiri sebut Allah Ta'ala duduk di atas. Kalau ada orang sebut pun kata, jaga baik-baik sikit, ingat hak atas sama. Mungkin kita sebut itu kan. Dia faham atas tu apa? Kalau atas tu dia faham makanah, dengan mana tempat dan kedudukan, sesat. Kalau atas tu dia faham atas tu dengan mana tinggi, dengan mana martabat dan darajat, tak ada masalah. Macam kita sebutlah, dia ni orang besar ni. Besar tu kita faham besar pangkat, tak ada masalah. Kalau abang ni besar, abang ni memang besar. Okey, kita pakai nama abang sikit ni. Abang ni memang besar. Ada abang ni, ada seorang lagi besar. Kita tengok badan kecil je. Yang ni bukan besar ni. Ini besar pangkat besar. Dia dengan aku tu, aku panggil dia Tok. Tu ke? Jadi dia bukan besar tu. Ni kita pun perak. Ada orang-orang besar jajahan. Bukan saiz dia besar tu. Namun besar jajahan. Tu Naat Syababi namanya. Besar badan jajahan, bukan dia besar. Anda faham saya sebut apa ni? Saya nak ajar bahasa tu. Jadi kalau orang yang tak cukup skill yang jadi masalah kan. Jadi kalau kata dengan perbuatannya tu tak semestinya itu menunjukkan itu adalah akidah dia. Kadang-kadang benda-benda macam tu ada, kita pun dah terisyarat macam tu kan. Isyarat memang isyarat, tapi tak, kalau dia memang sebut dengan mulut dengan mengiktikadkan bahawasanya memang atas tu dekat mana makan, dekat mana tempat dan kedudukan, sesat barat tu. Alhamdulillah. Saya jawab soalan lagi kalau ada. Tahiyatul masjid. Soalan tanya mengenai kaifiat apa solat tahiyatul masjid. Kaedah kita
tahiyatul masjid hanya ada di masjid. Surau diri Jumaat, nama pun surau diri Jumaat, bukan masjid. Tak ada masjid. Jumhur ulama kita sebut nak panggil nak nama tahiyatul masjid ataupun nak ada hukum tahiyatul masjid dan nak ada hukum iktikaf hanya pada masjid. Surau bukan masjid, tak ada iktikaf, tak ada tahiyatul masjid. Surau diri Jumaat, tak ada iktikaf, tak ada tahiyatul masjid. Kalau ada masjid yang memang masjid tapi tak buat Jumaat, macam masjid lama yang telah ditinggal, tapi dia memang masjid, cuma dah tak buat Jumaat, tak semesti masih ada tahiyatul masjid, masih ada iktikaf. Siapa? Memang dia masjid. Walaupun masjid ni kecil, masjid. Dobek masjid mesti wakaf. Sekali lalu kalau sebut tu nak kenal. Jadi yang ni wakaf ke? Tak. Tak tu dah jawapan dah. Saya tak syarah tak apa dah. Yang ni pasal apa? Tapak yang memang pihak perumahan dia kena sediakan sebagai salah satu syarat untuk dia buat ini, perumahan mesti ada tapak surau kan. Tapak padang permainan. Dia mesti ada macam ni. Yang ni bukan wakaf. Bukan wakaf. Kalau wakaf surau. Dia bukan masjid. Nak syarah tu banyak, tapi sekali lalu saya dah jawab prinsip macam mana nak hukum ada tahiyatul masjid, Sekarang ni kalau ada zaman belakang ni, ada orang kata surau diri Jumaat pun boleh buat iktikaf. Saya sebut dah dengan prinsip tadi. Kalau tuan-tuan lebih percaya kat dia, tuan-tuan pakai lah pendapat dia. Kelahi-kelahi payah kan. Tambah pula yang cakap tu mufti, menteri. Lagi apa? Ada PhD, doktor lagi. 5 PhD. Mampu lah saya. Saya mana ada PhD. Diploma ada lah. Ijazah pun tak ada. Apa saya nak sebut ni? Tuan-tuan lebih percaya kat dia. Rasa dengan ikut dia tu boleh jadi bertakwa, sila. Bahasa saya gitulah. Masa saya jawab soalan. Ya. Yang tu yang kena kenal, adakah ruang itu, kawasan itu dia dalam status masjid ataupun tidak. Yang tu besar nak cerita tu kan. Pasal tak semestinya, macam saya sebut ni, tak semestinya ruang utama solat yang ada kapet dan bercermin dalam aircon tu, yang tu saja adalah masjid. Yang lain mana tu bukan masjid. Tak semestinya. Itu dia kena tengok nisbah binaan, asal binaan masjid di mana, untuk mengenal pasti mana yang nama masjid tak nama masjid. Saya nak sebut prinsip macam tu je. Dia kena ada panjang nak sebut tu. Sampai nak sebut kena kenal pasti. Untuk nama masjid tak masjid, bukan semestinya. Cuma ayat nak kena pegang, tak semestinya yang ruang utama solat itu sajalah adalah masjid, yang lain benda tu bukan masjid. Tidak. Tapi semestinya yang luar daripada bangunan masjid memang bukan masjid lah. Tempat parking pun kata dia masjid. Pasal ni tapak parking masjid, bila tapak parking masjid, masjid lah. Ada juga cakap gitu. Ni kata susah ni. Ada mufti medsos ni. Kalau ikut kaedah tak, mesti untuk nama masjid dia binaan. Nah, bina tu nak kenal bina status macam mana. Itu yang antaranya bina ada lantai, sekurang-kurangnya ada dinding. Saya sebut tak sebut pun sebut dia kan. Sekali lalu lah panduan tu. Macam mana pun ada dinding. Kena tanya rujuk juga. Antara yang dirujuk ialah jawatankuasa. Mana yang mereka hukumkan masjid tak masjid. Begitu juga kalau sebut yang tu luar keliling, kiri kanan belakang. Begitu juga kalau naik atas. Naik atas macam mana? Kalau atas dia kata atas masjid, bawah tidak. Bawah tidak lah. Kalau kata atas masjid, bawah pun masjid. Dua-dua masjid lah. Kalau kata ada 10 lapis, kalau ada 10 adalah masjid. 10 masjid lah. Kalau dia kata 10 lapis ni, lapisan ke-7 ialah masjid. Yang ni pejabat, yang ni dewan makan, yang ni tempat tidur, ni hotel, ni tempat main bola, ni futsal, yang ni tempat ni. Tingkat ke-7 ialah masjid. Tingkat ke-7 ialah masjid. Itu yang ada huraian satu-satu tu lah untuk melihat mana yang nama masjid tak nama masjid. Saya jawab soalan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.